Pindaan Ordinan Buruh Sabah yang berkuat kuasa 1 Mei lalu menyelaraskan hak pekerja negeri ini dengan Akta Kerja 1955 antara yang dimansuhkan larangan wanita bekerja waktu malam sekaligus memperkukuh prinsip kesaksamaan pekerja antara Sabah dan Semenanjung. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata pindaan itu ditunggu lebih 2 dekad. Kita memurnikan iaitu synchronize supaya semua hak pekerja ada sama. Tapi kalau ada keperluan, contohnya dalam masa mereka buat semakan semula, ada keperluan kita boleh bincangkan. Steven ditemui media selepas Majlis Perhimpunan Hari Kesatuan Sekerja Negeri Sabah 2025 di Penampang. Majlis turut dihadiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Rang Undang-Undang Pekerja Gig pula akan dibentang di Parlimen bulan ini. Setakat ini lebih 150,000 pekerja telah mendaftar di bawah Kad Pekerja Madani. Ia menawarkan pelbagai insentif termasuk diskaun keperluan asas dan kemudahan pembelian rumah. Tekanan dan kestabilan bekalan air di sekitar Bandar Kota Kinabalu menunjukkan peningkatan. Ia termasuk kawasan Kota Kinabalu Utara. Perkembangan itu susulan siapnya pemasangan paip baharu Telibung 2 Fasa 2 14 Julai lalu. Proses pembersihan, pengujian dan pentauliahan telah selesai sebelum air disalurkan kepada pengguna. Namun masih juga ada kejadian-kejadian seperti paip-paip lama yang pecah dan juga keperluan sedikit masa lagi untuk menstabilkan paras air di tangki-tangki simpanan jabatan air. Jadi ini ada merupakan sebahagian daripada proses berterusan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kota Kinabalu. Sementara itu, gangguan bekalan air di Tawau yang berlaku sejak beberapa minggu lalu berpunca daripada penghentian sementara operasi Loji Rawatan Air LRA Utara Tawau. Langkah itu terpaksa diambil susulan bacaan amonia yang tinggi iaitu 1.4 mg per liter melebihi paras selamat iaitu 0.5 mg per liter. Jabatan Air Sabah telah menghantar 8 lori tangki air ke kawasan terjejas. Tumpuan kepada pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET sebagai pelaburan utama membangunkan modal insan negeri. Itu teras utama Sabah ke arah mencapai negeri maju dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, TVET menjadi kunci melahirkan tenaga kerja tempatan berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi keperluan industri. Beliau berucap pada penyampaian Anugerah Penajaan Pendidikan Petronas 2025 di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Sepanjang pelaksanaan Pelan Sabah Maju Jaya 1.0, lebih 1.3 bilion ringgit diperuntuk bagi pembangunan modal insan, termasuk hampir 500 juta ringgit untuk program TVET dan kemahiran. Pusat Latihan Petroleum Kimanis KTC kini diiktiraf di bawah Kod Amalan Pertauliahan Program TVET, sekaligus membuktikan keupayaan Sabah menyediakan latihan bertaraf industri dalam sektor minyak dan gas. Kerajaan negeri turut menghargai sumbangan Petronas menerusi program penajaan pendidikan dan beasiswa kecil untuk pelajar Sabah. Program Ziarah Kasih Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Sabah Mutiara GRS diteruskan ke Tawau. 7 program pendidikan khas integrasi PPKI, sebuah madrasah tahfiz dan rumah anak yatim disantuni. Yang di-Pertua Mutiara GRS, Datin Sri Panglima Datuk Julia Salak berkata pihaknya turut menghulurkan sumbangan bagi menyokong operasi dan meringankan beban PPKI dan pusat jagaan yang memerlukan. Semoga acara yang kami adakan ini untuk menyantuni anak-anak yang istimewa. Mereka ini memerlukan kita punya perhatian. Jadi mudah-mudahan bantuan yang sedikit daripada Mutiara GRS dapat memberikan mereka sedikit rasa gembira lah.
Datuk Julia yang juga isteri kepada Ketua Menteri Sabah berkata, Mutiara GRS komited membantu golongan kurang upaya dan masyarakat yang memerlukan di seluruh negeri. Sebelum ini, ziarah amal turut diadakan di Nabawan, manakala destinasi seterusnya dirancang di kawasan pedalaman bulan depan. Usaha wanita di daerah Sandakan memerlukan satu tapak tetap untuk aktiviti ekonomi harian demi kelangsungan perniagaan kecil dan memberi keselesaan kepada usahawan wanita yang terkesan. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Sheri berkata, Majlis Perbandaran Sandakan MPS sedang meneliti beberapa lokasi cadangan yang sesuai. Dia ada beberapa lokasi dalam cadangannya yang boleh dibentangkan kepada Presiden Majlis Perbandaran Sandakan di mana sama ada tapak itu bersesuaian dan dipersetujui oleh pegerai-pegerai di sini. Beliau ditemui RTM dalam program Jualan Rahmah Usaha Wanita Sandakan di Medan Tun Razak. Sementara itu, MPS sedang melaksanakan proses pemutihan di pasar-pasar awam. Mereka mungkin kehilangan tapak, tetapi jangan risau di mana Majlis Perbandaran Sandakan sedang membuat satu pemutihan khususnya pasar-pasar umum. Saya berharap kepada Setco Base dapat menyediakan lagi satu hub di daerah Sandakan ini bagi memberi peluang kepada peniaga-peniaga yang ada di sini. Usaha wanita terbabit menjalankan perniagaan di bangunan Arkad Medan Tun Razak sejak tahun 2021. Kesenian Islam perlu terus dipelihara dan dikembangkan. Penganjuran Maharajan Kesenian Islam sempena Ma'al Hijrah platform terbaik menyemarakkan semangat cinta terhadap seni Islam. Program berunsur keagamaan bukan sahaja memartabatkan kesenian Islam, malah turut menjadi wadah penting membangunkan masyarakat berilmu dan berakhlak. Pembangunan insan yang kita mahukan agar masyarakat kita dapat membangun dengan baik dan juga lebih cemerlang di masa hadapan. Beliau ditemui pada program sambutan Ma'al Hijrah dan Maharajan Kesenian Islam peringkat Beluran di Dewan SK Beluran. Muhammad Daud Bullah diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Beluran, manakala Kuti Nawati Sandakong menerima anugerah khas Ma'al Hijrah. Sabah FC menyasarkan untuk kekal dalam kelompok 5 pasukan terbaik Liga Super bagi musim 2025-2026. Sasaran itu bersandarkan prestasi konsisten Sabah FC dalam 3 musim terdahulu serta kesiapsiagaan barisan pemain menghadapi saingan baharu. Kita berharap pasukan Sabah FC akan terus memberi saingan yang baik, yang sihat di peringkat Liga Super pada musim ini. Datuk Shah Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani perjanjian penajaan antara Jetama Sendirian Berhad dan Sabah FC di Kota Kinabalu. Musim ini, Sabah FC mempertaruhkan kombinasi 15 pemain tempatan, 11 pemain dari seluruh negara dan 5 pemain import sebagai strategi memperkukuh pasukan. Jawatan pengurus pasukan kini dalam proses pemilihan oleh pengurusan tertinggi Sabah FC. Sementara itu, tajaan yang diterima bukti pasukan Sabah FC terus mendapat sokongan pelbagai pihak menjelang saingan Liga Super 2025-2026. Perjanjian penajaan bernilai 1.5 juta ringgit itu dimeterai bersama syarikat konsesi air Sabah Jetama Sendirian Berhad sebagai penaja air minuman sepanjang musim ini. Ia sekaligus membantu memperkukuh aspek operasi dan pengurusan pasukan. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jetama yang sentiasa menyokong pembangunan bola sepak di negeri Sabah melalui penajaan pasukan-pasukan daripada SAFA dan juga Sabah FC. Majlis menandatangani perjanjian penajaan berlangsung di Ibu Negeri. Sabah FC diwakili Datuk Shah Helmi dan Pengurus Besar Sabah FC Muhammad Joe Weed. Jetama pula diwakili pengurusinya Datuk Yusof Abdul Manan dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Ahmad Naim Udang.
Syarikat milik kerajaan negeri ini turut memperkenalkan produk minuman baharu sebagai sebahagian kempen promosi. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina Abdul Ilyas di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.